Selamat datang ke channel Juga Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk siri tutorial bab-bab penting matematik SPM. Dan bab yang akan dibincangkan dalam video ini adalah bab 11 tingkatan 1 pengenalan set dan bab 4 tingkatan 4 operasi set. Jadi dua bab ni adalah saling berkaitan lah, di mana tingkatan 1 tu sebenarnya adalah asas. Jadi dalam video ni kita akan bincangkan apakah jenis soalan yang biasanya muncul dalam kertas percubaan dan apakah ciri-ciri penting yang anda mesti kena tahu, dan diikuti dengan contoh-contoh daripada kertas percubaan yang Cikgu Chong temui. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat yang bahagian pertama, iaitu apakah jenis soalan yang biasa ditemui. Jadi biasanya kita akan nampak bab ini muncul pada kertas 2 bahagian A lah. Biasanya adalah soalan 1 atau 2. Jadi biasanya kita akan nampak soalan daripada bab ni muncul dalam 3 jenis lah, iaitu sama ada kita diminta untuk lorekkan atau lukiskan atau senaraikan unsur. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi ciri-ciri penting yang anda mesti kena tahu sebelum anda cuba soalan tu adalah anda mesti kena tahu apakah operasi set yang terlibat, iaitu kesatuan. Jadi kesatuan tu anda mesti kena tahu simbolnya adalah seperti U. Contohnya di sini saya bagi set A dan B. U ini sebenarnya daripada bahasa Inggeris union lah. Jadi kalau A union B itu sebenarnya bermaksud semua dalam A dan semua dalam B. Jadi kalau lah saya nak lorekkan bahagian tu dalam gambar Raja Van kita tu adalah bahagian ini. Dalam tu semuanya. Jadi ini adalah kesatuan. Maksudnya semua A dan semua B ya. Lepas tu yang kedua adalah persilangan yang bentuknya seperti N lah. Dalam bahasa Inggeris tu panggilnya intersection. Jadi maksudnya adalah manakah bahagian yang A bersilang dengan B. Jadi bersilang tu maksudnya adalah pertindihan lah. Jadi di sini adalah bahagian tu. Jadi anda mesti kena tahu kalau kita diminta untuk contohkan persilangan antara set A dan B itu adalah merujuk kepada bahagian ini sahaja. Selepas tu juga satu lagi adalah sangat penting tu, iaitu pelengkap. Jadi apabila anda nampak pelengkap tu, sebenarnya dia tidak tuliskan perkataan pelengkap tu. Anda mesti kena tahu dia simbolnya macam satu tanda koma tu. Jadi koma tu adalah di atas tu. Ini adalah pelengkap A. Jadi kalau kita nak lorekkan bahagian pelengkap A tu, maksudnya adalah selain daripada A lah. Jadi kita tak boleh lorekkan apa-apa bahagian A. Jadi kita hanya boleh lorekkan yang selain daripada A, iaitu unsur dalam B sahajalah. Ya, jadi tidak termasuk dengan bahagian yang bersilang tu. Jadi anda mesti kena tahu 3 ciri yang sangat penting dalam bab inilah, iaitu kesatuan, persilangan dan pelengkap. Jadi seterusnya kita akan lihat pula contoh, dan di sini saya sediakan 3 contoh lah. Jadi contoh yang pertama kita lihat gambar Raja Van di luang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R. Diberi set semesternya adalah P union Q union R. Jadi di sini kita diminta untuk buat apa? Pada Raja di bawah luang jawapan lorek set. Jadi di sini kita perlu lorekkan bahagian yang diwakili oleh set tersebut. Jadi di sini pelengkap Q bersilang dengan R. Jadi pelengkap Q tu maksudnya adalah selain daripada Q. Jadi kita tak boleh lorekkan apa-apa yang di dalam Q. Jadi selain daripada Q tu maksudnya dia akan bersilang dengan R di sini sahaja. Inilah jawapannya. Jadi di sini dia hanya ada selain daripada Q bersilang dengan R. Jadi bersilang dengan R tu maksudnya dia mesti ada kongsi kawasan dengan R. Jadi hanya bahagian ini ajalah. Jadi yang bahagian P tu tak ada, sebab bahagian P tu tidak bersilang dengan R. Jadi begitu saja untuk A. Lepas tu kita lihat pula untuk B. Lepas tu yang B tu kita ada 2 operasi sebenarnya. Satunya adalah kesatuan, satunya adalah bersilang. Jadi kita lihat dahulu bahagian yang dalam kurungan tu iaitu bersilang. Jadi Q bersilang dengan R. Jadi Q bersilang dengan R tu adalah bahagian ini. Di mana mereka tu adalah pertindihan. Maksudnya mereka bersilang lah. Bahagian ni union P. Jadi union P tu maksudnya semua dalam P. Jadi semua dalam P tu. Jadi inilah jawapan kita. Jadi kita hanya sekadar perlu lorekkan sahajalah. Jadi itulah jawapan untuk contoh yang pertama. Jadi ini adalah jenis soalan yang sangat biasa ditemui lah, iaitu lorekkan set yang dinyatakan. Lepas tu kita lihat contoh 2. Jadi di sini contoh 2 tu Raja 1 menunjukkan set semester K union L union M. Jadi diberi N. Jadi ini N tu maksudnya adalah bilangan unsur tu lah. Bilangan unsur untuk K union L sama dengan bilangan unsur L union M. Hitung nilai X. Jadi sebenarnya soalan ni digabungkan ilmu daripada
ungkapan algebra atau persamaan algebra tu dalam konsep set lah. Jadi anda mesti kena tahu K union L tu adalah maksudnya dua set inilah. Jadi kita boleh tambahkan semua unsur dalam tu. Lepas tu kita samakan dengan kita punya L union M. Macam tu. Jadi kita hanya perlu tambahkan nilai dalam tu lah. Jadi di sini kita tambahkan 3x tolak 3 tambah 5 tambah x tambah 8 sama dengan kita punya 5 tambah x tambah 8 tambah 5 tambah x. Jadi ini sebenarnya adalah K union L. Lepas tu yang ini adalah N L union M. Jadi N tu sebenarnya adalah bilangan lah. Jadi di sini kita hanya jumlahkan semua tu. 3x tolak 3 tambah 5 tambah x tambah 8. Lepas tu yang bahagian ni pula adalah 5 tambah x tambah 8 tambah 5 tambah x. Jadi kita hanya selesaikan persamaan ni sahajalah. Jadi kita selesaikan kiri dan kanan dahulu. Lepas tu baru kita pindahkan ke satu belah. Jadi di sini 3x tambah x 4x. Negatif 3 tambah 5 jadi 2. 2 tambah 8 10. Jadi anda mesti kena mampu untuk selesaikan ungkapan algebra atau persamaan algebra ni lah. Jadi di sini pula yang ini x tambah x jadi 2x. 5 tambah 8 13. 13 tambah 5 menjadi 18. Lepas tu kita pindahkan x dengan x. Nombor dengan nombor. Jadi 4x. 2x tu tanda tanda di depan tu maksudnya adalah tambah. Jadi tolak. Lepas tu yang 18 ni kekal. Tambah 10 tu pindah ke sebelah. Jadi tolak 10. Jadi 2x menjadi 8. Jadi x tu sama dengan 8 bahagi 2 iaitu 4. Jadi dalam soalan ni sebenarnya dikabungkan konsep daripada dua bab lah. Iaitu satunya adalah daripada set, satunya sebenarnya daripada persamaan algebra. Jadi anda mesti kena pandai untuk asas lah baru anda dapat selesaikan soalan ini. Jadi mari kita lihat contoh satu lagi. Iaitu di sini kita lihat raja 1 di luang jawapan menunjukkan gambar raja Venn yang tidak lengkap. Bina set A dan set B dengan keadaan A bersilang B itu adalah set kosong. Maksudnya kenapa ini jadi set kosong tu maksudnya adalah mereka tu tidak bersilang. Jadi kita hanya perlu lukiskan A dan B di mana dia tidak bersilang cukup. Jadi ini adalah A, ini adalah B. Macam tu sahaja. Jadi senang saja. Hanya satu markah untuk soalan A. Lepas tu kita lihat pula B. Gambar raja Venn di luang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semester P union Q union R. Jadi di sini apa yang kita perlu buat? Okey, pada raja di luang jawapan, lorikkan set pelengkap P bersilang dengan Q. Lepas tu kesatuan dengan R. Jadi di sini kita selesaikan dulu yang dalam kurungan iaitu pelengkap P bersilang dengan Q. Jadi pelengkap P bersilang dengan Q tu maksudnya dia selain daripada P ya. Jadi bahagian tu hanya di sini ajalah pelengkap P bersilang dengan Q iaitu semua yang di dalam Q ini sebab selain daripada P mestilah yang Q sahajalah atau yang R tu. Jadi bahagian ni adalah kita punya pelengkap P bersilang dengan Q. Lepas tu dia mau apa lagi? Dia mau union R. Jadi kita akan bersatu dengan yang R tu. Jadi macam tu sahaja untuk jawapan yang kedua. Jadi sebenarnya untuk set ni sebenarnya adalah satu soalan yang sangat mudah lah. Dan markahnya akan di antara 3 sampai 5 markah dan biasanya muncul dalam bahagian A lah. Jadi disebabkan kali ini kita nampak banyak soalan daripada bab ni muncul pada bahagian A kertas 2, maka saya akan nasihatkan semua untuk bersedia dengan soalan daripada bab ini. Walaupun markahnya tak tinggi, tapi 3 atau 4 markah ini sebenarnya adalah sangat mudah untuk dicapai. Sila belajar betul-betul dan cuba banyak lagi soalan daripada bab ini. Jadi begitu saja untuk perkongsian kali ini iaitu mengenai set. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian terima kasih, kita jumpa lagi.